Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ahli jawatan kuasa bersada dan para pembentang yang sangat saya hormati. Nama saya Wan Nazrina Patricia binti Wan Rusdan daripada program Psikologi. Pada pembentangan ini saya akan mengutarakan tentang kajian ilmiah saya di bawah penyeliaan Dr. Nazruddin Subhi yang bertajuk Meneroka Gaya Hidup dan Gaya Keibubapaan terhadap Normalisasi Keterlibatan Individu dalam Gejala LGBT dalam kalangan mahasiswa. Kajian ini adalah memfokuskan kepada gejala sosial LGBT iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender yang berkisarkan tentang ketertarikan sesama jantina. Fenomena kecenderungan seksual ini adalah berorientasikan tentang ketertarikan sama jantina yang dialami oleh individu yang dipersepsikan sebagai semakin agresif. Kecenderungan sebegini sebenarnya berimpak kepada peraturan fitrah yang telah digariskan oleh agama Islam. Orientasi seksual ataupun lebih dikenali sebagai ketertarikan seksual ini bukan hanya berlandaskan ketertarikan melalui elemen jasmani atau biologi semata-mata, tetapi juga melangkaui hubungan rohani dan batin. Kebanyakan penularan puak LGBT adalah daripada kalangan pelajar institusi pengajian tinggi dengan wujudnya program-program berunsurkan LGBT dan dibuat secara terbuka. Beralih kepada permasalahan pula, kita semua sedar akan penularan gejala sebegini dan akibatnya pada masa hadapan. Aspek penting yang diteliti adalah mengenai gerakan mempromosikan agenda yang giat dijalankan oleh aktivis pro-LGBT. Secara spesifiknya, kemudahan dan keterbukaan yang diperolehi oleh golongan LGBT lazimnya melalui platform Twitter, Instagram dan lain-lain. Justru gerakan sebegini sebenarnya bakal mempergiatkan lagi agenda serta bakal melahirkan lebih ramai aktivis yang bersikap pro-LGBT. Dan ini pastinya akan meranapkan budaya hidup masyarakat dari aspek akhlak serta tingkah laku. Selain itu, turut disentuh mengenai tingkah laku negatif dan ketidakstabilan emosi yang lahir daripada permasalahan LGBT ini. Permasalahan akhir pula adalah mengenai jangkitan penyakit 3 angka yang tidak asing lagi dalam masyarakat kini iaitu HIV/AIDS. Menurut statistik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, pada tahun 2006 telah dilaporkan seramai 87,710 pengidap HIV dan ianya bertambah kepada seramai 105,439 orang pada tahun 2009. Terdapat 5 objektif kajian yang telah diutarakan dalam kajian ini iaitu bagi menjelaskan pengalaman informan beridentifikasi sebagai individu yang mempunyai ketertarikan seks sesama jantina, mengenal pasti bentuk gaya keibubapaan yang diterima oleh mereka sewaktu mereka membesar daripada kecil sehingga ke hari ini. Dan selain itu, objektif seterusnya adalah bagi menjelaskan kehidupan di universiti yang memberi kesan terhadap perasaan ketertarikan seks sesama jantina informan. Turut difokuskan adalah bagi menjelaskan kesan peribadi yang dialami akibat konflik identiti seksual, dan yang terakhir sekali ialah bagi menjelaskan bentuk strategi daya tindak yang digunakan oleh informan tatkala mereka berhadapan dengan konflik berkaitan dengan identiti seksual. Dari sudut teori pula, teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori gaya keibubapaan menurut Diana Baumri dan teori perkembangan psikoseksual oleh Sigmund Freud. Teori pertama iaitu teori gaya keibubapaan memperincikan tentang gaya asuhan oleh ibu bapa yang berupaya dalam memberi kesan yang mendalam terhadap idea cara gaya asuhan serta menjadi teladan kepada para ibu bapa sehingga ke hari ini. Konsep utama dalam teori ini adalah berorientasikan kepada 3 jenis model gaya asuhan yang berbeza iaitu model autoritatif, authoritarian serta permisif. Ketiga-tiga model keibubapaan yang diketengahkan ini memiliki ciri-ciri khas yang tersendiri dan setiap satunya memberikan impak yang berbeza terhadap tingkah laku dan personaliti remaja. Teori kedua pula ialah teori perkembangan psikoseksual oleh Sigmund Freud. Menurut Freud, setiap individu melalui liku kehidupan berdasarkan peringkat pembangunan yang dikaitkan dengan seksualiti serta penetapan yang berbeza.
Dalam erti kata yang lain, beliau percaya bahawa personaliti seseorang individu adalah bertitik tolak daripada aspek perkembangan psikoseksual yang dialami oleh mereka. Terdapat 5 peringkat yang telah ditekankan dalam teori ini, iaitu peringkat oral, anal, phallic, latency serta genital. Beralih kepada sorotan literatur, terdapat 3 kajian yang diutarakan. Yang pertama adalah oleh Nur Amy Muhammad Arki dan rakan-rakan yang dijalankan ke atas 5 orang mahasiswa di Institut Pengajian Tinggi Awam. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa pengaruh yang membawa kepada dorongan gejala LGBT adalah kerana lemahnya kawalan serta perhatian oleh ibu bapa. Seterusnya adalah kajian yang dijalankan oleh Nurul Huda pada tahun 2001 yang menjelaskan bahawa faktor yang membawa pengaruh kepada perkembangan budaya komuniti lelaki berpersonaliti lembut adalah disebabkan oleh keluarga serta teman. Akhir sekali ialah kajian oleh Ahmad dan rakan-rakan berkenaan cara gaya hidup lesbian yang mendapati bahawa sikap tidak mengambil berat tentang keagamaan merupakan faktor kepada keterlibatan individu dalam gejala LGBT. Metodologi kajian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk fenomenologi. Kaedah temubul separa berstruktur adalah digunakan kerana melalui pendekatan ini, pengkaji dapat memfokuskan intipati kajian yang mencakupi pengalaman subjektif para informan tentang gaya hidup dan gaya keibubapaan yang diterima serta takrifan mereka terhadap realiti kehidupan yang dilalui. Kajian ini juga telah melibatkan seramai 6 orang informan yang terdiri daripada mahasiswa yang terlibat dalam fenomena LGBT di institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta berada dalam lingkungan umur 30 tahun dan ke bawah. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat beberapa gugusan tema penting yang telah dirungkai, iaitu gaya keibubapaan, kehidupan di universiti serta yang difokuskan dalam pembentangan ini adalah harapan untuk diri sendiri. Berdasarkan temubual yang telah dijalankan, pengkaji mendapati bahawa majoriti informan menerima gaya keibubapaan jenis permisif yang berorientasikan kemesraan tetapi kurang tanggungjawab, di mana ibu bapa informan tidak menitik beratkan ketegasan dalam gaya keibubapaan yang diberi. Dari tema kehidupan di universiti pula, terdapat 3 subtema yang telah diperolehi, iaitu pengaruh rakan, kebebasan mutlak serta mempunyai pasangan sesama jantina. Dapatan kajian mendapati bahawa majoriti informan menjelaskan tentang kehidupan di universiti yang lazimnya memberikan ruang dan peluang kepada mereka dalam melangsungkan aktiviti yang berkaitan dengan LGBT kerana keberadaan yang jauh daripada peraturan dan pengawalan daripada keluarga. Dikelilingi dengan individu yang mempunyai cenderung yang sama, nyata memberi pengaruh kepada ketertarikan seks sesama jantina yang dialami oleh informan. Pengaruh individu sekeliling adalah melibatkan konteks yang luas oleh kerana keberadaan di universiti yang tidak meletakkan batas dalam pergaulan antara individu lain daripada serata negeri. Seterusnya adalah harapan untuk diri sendiri yang dinyatakan oleh informan. Akibat konflik yang terpalit, informan masih menyatakan kerasionalan harapan mereka untuk diri sendiri pada masa hadapan. Pengkaji telah memperincikan tema harapan informan dalam bahagian ini, iaitu berubah ke arah kehidupan yang lebih baik dan positif kerana majoriti informan masih mengemukakan hasrat dan harapan mereka untuk diri sendiri pada masa hadapan yang bercirikan perubahan diri dan kehidupan ke arah yang betul dan baik meskipun mereka menghadapi konflik dan masih berada di kancah LGBT. Bagi menutup pembentangan ini, apa yang boleh disimpulkan adalah gaya keibubapaan jenis permisif iaitu bercirikan perhatian yang minima terhadap tindak tanduk anak-anak, kurang pengawalan serta bersikap kurang prihatin terhadap anak-anak, majoritinya diterima oleh informan dan seterusnya, memberi impak kepada pembentukan identiti seksual mereka. Selain itu, kehidupan di universiti yang bersifat lebih terbuka mendorong kepada kecenderungan dalam aktiviti berunsurkan ketertarikan seks sesama jantina dan ini menjadi faktor kepada permasalahan LGBT. Turut diperhalusi juga adalah mengenai titipan hasrat untuk berubah ke jalan yang lebih baik. Meskipun golongan LGBT dipersepsikan sebagai hanyut dalam dunia masing-masing, tetapi mereka tetap menginginkan perubahan ke jalan yang lebih diredai dan tidak menyimpang daripada norma masyarakat.
Oleh itu, ejen penguat utama seperti keluarga, rakan serta masyarakat sekeliling perlu bersama-sama memainkan peranan berganding bahu dalam menetralkan balik permasalahan yang dihadapi tanpa menggariskan sebarang diskriminasi kepada golongan LGBT. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.